Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Arisali sadu wa yasili amri wahda tanmilisani abkau kali amabak. So, saya set up macam ni lah. Okay, malas nak set up dekat atas. So, saya letak kat bawah. Okay, macam korang tahu, okay, bagi korang yang memang ikut perkembangan saya berkenaan dengan pembedahan yang saya lalui dalam, saya dalam bulan 5 saya lupa actually saya operation bulan berapa, tapi lebih kurang dalam 8-9 bulan macam tu post microdiscectomy. Okay, bagi anda yang tak tahu, okay, saya bagi tahulah. Okay, saya berhadapan dengan sakit belakang DDD, Degenerative Disc Disease, sejak 6 tahun yang lepas. Actually lebih awal daripada tu lah. Okay, tapi yang paling teruk kena tu adalah pada 6 tahun yang lepas. So saya melalui banyak prosedur, selain daripada pengambilan ubat, injections, steroid injection pun pernah. Okay, saya memang masuk OT room dan ambil steroid injections. Tapi masa tu saya tak ada orang cakap, saya tak adalah macam teruk sangat sehingga pada tempoh terdekat saya nak buat operation tu, saya macam masih ada doubt lah nak buat operation pasal pada ketika itu. So bila nak buat operation tu, saya terfikir apa kesan dia selepas itu, sebab ada orang bagi tahu even though you buat microdiscectomy, you buang disc yang terkena saraf tu, dia akan bagi impak sampai ada yang tak boleh jalan dengan baik. Even though boleh jalan sekalipun, dia tak boleh jalan dengan baik lah. So saya pun rasa takut juga nak lalui proses tersebut. So saya tak buat dan menahan sakit lebih kurang 6 tahun. Okay, tapi pada tahun-tahun terakhir yang sebelum saya buat operation tu, itu yang lebih ekstrim lah, which sangat mengganggu saya punya tidur. Kadang-kadang malam pun terjaga because of anda rasa sakit pada kaki, rasa kejang pada bahagian kaki. Dan kemudian bila dalam tempoh terdekat saya nak buat operation tu, saya tak boleh jalan even though 5 minutes. So I'm begging untuk ada kursi atau tempat duduk. Sangat-sangat sakit. Kalau anda pernah berhadapan dengan sciatica, maybe anda tahu. Okay, kesan daripada sakit tulang belakang tu mengakibatkan saya tak boleh berjalan dengan balance. Okay, means saya punya jalan tu sengit sebelah, saya punya belakang pun sengit sebelah. Saya tak tahu, maybe otot yang macam dia ikut keadaan supaya saya punya saya punya jalan tu, saya masih boleh jalan even though dalam keadaan yang terpaksa sorong kaki kan. Okay, I have to. Okay, sebab kita kerja kan, kita tak boleh nak macam tak apalah kita sakit bagi orang lain buat kerja. Tak, saya bukan jenis orang macam tu. I'm very workaholic. Okay, walaupun saya sakit, saya tetap paksa diri saya untuk kerja. So dia ada jadikan cerita pada pertengahan macam kes saya untuk kali kedua tu, perbezaan tu, saya cakap dengan my husband, okay, saya rasa saya takut kalau saya pergi untuk kali ini, saya tak dapat nak perform really well dekat sana because of my condition. Saya tak boleh berdiri, saya tak boleh duduk terlalu lama. So saya sangat takut kalau macam saya tak boleh perform, not because saya punya kes tak kuat, tapi because of saya sendiri tak sihat. Itu yang saya risaukan. So masa tu memang decide untuk buat operation. Kalau tak salah bulan 5, sebab kita orang punya kes tu pada bulan 7. So apa yang berlaku bila dah macam bulan 5 tu saya buat operation. Sebelum tu saya ada buat injection dululah. Okay, selepas proses macam steroid injection tu tak berkesan, sebab dia steroid injection dia macam epidural tau. Macam kalau perempuan ni ada beranak Caesar, dia tahulah dia akan ada injection dekat bahagian tulang belakang tu. So dia injection dekat situ. Macam tu lah proses di mana steroid injection tu diletakkan ke dalam tulang belakang kita. Tapi saya dalam keadaan duduk, keadaan baring meniarap, dan kemudian dia letakkan satu X-ray untuk pastikan injection tu dimasukkan ke dalam tulang belakang dan tak terkena dengan saraf utama. So yang tu agak merisaukan lah. Kalau dia cedera kat situ, dia akan mengakibatkan kerosakan saraf secara permanen.
Okay, itu yang menakutkan. So saya proses tersebut tak berjaya, steroid injection tak berjaya. After a few weeks saya sakit balik, sciatica saya datang balik malah bertambah teruk. So saya buat microresectomy. So yang ini adalah saya punya penceritaan selepas daripada hampir 9 bulan selepas microresectomy. So proses 2 bulan selepas microresectomy adalah tempoh yang saya perlu sangat-sangat sabar, selain daripada tempoh 6 tahun tu lah. Saya proses kesembuhan dia agak lambat. Okay, pada saya agak lambat because of saya pernah sakit lama. So bila saya buat operation, saya mengharap saya akan terus baik, tak. Okay, tapi dalam tempoh 2 bulan tu I really struggle. Saya buat senaman, saya cuba untuk slow down. Okay, kan saya jenis orang workaholic, kuat kerja. Okay, tapi masa ketika itu memang saya tak dapat buat apa-apa yang terlalu heavy. Okay, jadi saya slow down lah. Saya tak banyak sangat bergerak. Okay, even though solat yang paling ekstrim lah, sebab saya tak boleh nak rukuk, saya tak boleh nak sujud dalam masa 2 bulan. Okay, sangat-sangat struggle sebenarnya. Sebab waktu sujud tu lah rasa macam hubungan kita dengan Allah SWT itu sangat dekat. Okay, jadi saya tak dapat sujud dan solat seperti biasa dalam tempoh masa lebih kurang 2 bulan. Okay, saya just boleh solat dalam keadaan duduk, dan saya boleh solat dalam keadaan berdiri. Okay, tapi untuk rukuk dan sujud tak dapat. So after 9 months, what happened? Okay, my life is totally changed 180. 360 darjah ke 180 darjah, I'm not sure. Tapi memang betul-betul bertukar. Saya punya keadaan kesihatan, alhamdulillah, syukur. Saya dah boleh berjalan dengan baik. Saya dah boleh tidur dengan baik. So I'm very happy for that thing. Saya sangat-sangat seronok. Saya sangat-sangat gembira dengan apa yang berlaku. Dan saya dah boleh solat, saya dah boleh sujud. Even though solat rukuk saya masih susah nak buat. Okay, masih stuck macam ni je. Dia tukar macam ni. Okay, dia rukuk sikit. Okay, but I'm happy. Saya dah boleh iktidar, saya boleh solat berdiri dengan tanpa rasa sakit. Kalau tak macam dulu, kalau angkat baca surah Al-Fatihah pun saya boleh nangis because of it's really hurt. Anda yang sakit saraf maybe faham lah. Okay, so itulah saya punya update berkenaan dengan microdiscectomy. Jadi pada mereka yang mengalami sciatica dan sakit tulang belakang yang teruk, dan anda mempertimbangkan untuk ada microdiscectomy, so anda boleh tengok video ini. Nanti saya akan attach juga video 72 jam ataupun 1 bulan selepas microdiscectomy, saya attach kat sini. So anda boleh view dan dengar sendiri pandangan saya yang pernah berhadapan dengan microdiscectomy. Dan alhamdulillah, saya bersyukur dah 9 bulan, lebih kurang 8-9 bulan macam tu lepas daripada operation, I'm getting my life back. Okay, so I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.